ataupun tanda-tanda munafik itu ada 3. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila seseorang itu bercakap, kadzab, dia berdusta. Apabila berjanji, dia memungkiri janji. Dan apabila diberikan amanah, dia mengkhianati. Apabila diberi amanah, dia mengkhianati. Ini sifat munafik. Dan sifat munafik ini bukan semestinya Nabi memaksudkan munafik hakiki. Munafik itu ada 2, satu munafik hakiki, ada satu lagi munafik amali. Apa dia munafik hakiki atau munafik i'tiqadi? Munafik i'tiqadi atau munafik hakiki iaitulah orang yang meragui kebenaran agama Islam. Dalam hati dia kata betul ke agama Islam ni? Itu munafik hakiki, tapi dia salat. Kenapa dia salat? Kerana dia duduk dalam masyarakat yang menunaikan salat. Dia puasa. Kenapa dia berpuasa? Kerana anak isteri dia semua berpuasa, lalu dia pun berpuasa. Tapi jauh di dalam sudut hati dia mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau orang tanya kepada dia, kamu Islam? Dia kata dia Islam. Tapi jauh dia sudah hati dia rasa, betul ke Quran ni Allah turunkan? Betul ke Nabi Muhammad tu Allah Ta'ala yang pilih nanti jadi Rasul? Dia rasa macam tak apa nak kena pula. Dia, itu orang ni dia munafik. Kerana munafik hakiki itu iaitulah orang yang menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Orang yang seperti ini, kita dengan hubungan dengan dia sama seperti kita berhubung dengan orang Islam. Kita hukum dia Islam kerana kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Dia di sisi Allah kafir. Dia di sisi Allah kafir. Itu makna munafik i'tiqadi. Munafik dari sudut i'tiqad, keyakinan dalam hati dia. Tapi manusia akan kata dia Muslim lah. Kita termasuk kita akan kata dia Islam. Tapi di sisi Allah dia tak Islam. Satu lagi ada munafik amali. Munafik amali ni siapa dia? Munafik amali ni tuan-tuan, dia yakin semua perkara yang wajib dia yakini dalam agama. Dia yakin semua perkara yang membabitkan keimanan, yang perlu dia imani, dia yakin. Tak ada keraguan. Tapi dia manusia seperti orang lain. Kadang-kadang dia bercakap, dia bohong bila ada kepentingan. Bila berjanji, dia memungkiri janji. Bila diberi amanah, dia khianat. Ini pun orang manusia ni tak lepas. Walaupun dia beriman, dia tak lepas. Orang yang macam ni, kalau ada perangai dekat dia, dia bercakap bohong, dia Muslim lagi, selagi dia beriktikad dengan semua kewajipan dia iktikad Islam. Dia berperangai seperti perangai orang munafik. Jadi perlu dibezakan 2 perkara. Manusia tak tahu siapa dia munafik hakiki, melainkan Allah. Zaman Nabi tahu disebabkan Allah beritahu kepada Nabi. Tapi zaman kita siapa nak beritahu? Kita tak boleh tahu. Hadis ini direkodkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perkara ini seperti suka berbantah-bantah serta berkata-kata berkenaan perkara yang tidak berfaedah. Termasuk dalam sifat munafik dalam hadis yang lain, Nabi sebut idza khasama fajar. Apabila dia berbalah, apabila dia berbantah, dia melakukan dosa ataupun dia melampau. Dia melampau sehingga ke tahap melakukan dosa. Itu juga sifat munafik. Sebab tu kita jangan suka berbantah-bantah, jangan suka berkelahi. Kalau hatta dalam isu agama, terutamanya dalam isu-isu cabang, kalau nak bincang secara ilmiah, bantah kami tak mahu. Berbantah-bantah tu bukan sikap orang ada ilmu, bukan sikap orang beriman dan bertakwa. Bertengkar dengan orang, ini begitu, begini begitu, tapi tak ada perbahasan ilmu. Kalau nak kita bincang secara elok. Okey, hang kata apa? Pandangan hang, ambil pandangan apa? Okey, aku sebut pandangan ni. Okey, kita ambil pandangan ni. Okey, sekarang ni hang kemukakan bukti. Apa?
Sebab apa hang pegang pandangan tu? Orang tu kata, aku tak tahu, hang tanya bukti-bukti aku tak tahu, tapi ini pandangan, ini aku ikut dari ustaz tu. Dia kata sebagai contoh, dia kata begitu kan. Kira sebab tu tak boleh kita kata. Sekarang ni kalau isu tak timbul pertikaian, hang ikut seorang ustaz atas hang percaya ustaz tu berilmu, tak apalah. Kalau perkara tu tak timbul pertikaian. Tapi sekarang ni berlaku pertikaian sesama kita. Jalan yang terbaik ialah bahas, bincang perkara tu. Sekarang ni kamu tak tahu dalil, bukti, kamu pergi tanya kat ustaz tu yang kamu dengar tu. Pergi tanya dekat dia, apa dah ustaz, kenapa hari tu ustaz cakap sekian-sekian, apa buktinya? Lalu ustaz tu bagi tahu hadis sekian-sekian. Dia buat main kat kita. Itu cara perbincangan ilmiah. Tahap orang awam. Kita bila dia kata aku tak tahu, aku tak tahu, dalil-dalil aku tak tahu, aku tanya ustaz aku yang bagi tahu, itulah hang sesat. Juga terus hukum sesat sebagai contoh. Itu tak menyelesaikan masalah. Itu hanya menambahkan perbalahan sesama orang Islam. Jadi jangan suka berbantah-bantah serta berkata-kata perkara yang tidak berfaedah. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk sebahagian daripada kecantikan atau keelokan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya dunia ataupun akhirat. Ini tuan-tuan, dengar itu mudah, tapi nak buat itu susah. Ada orang boleh buat, ada orang boleh buat, tapi ramai orang yang tak boleh buat. Tambah dalam suasana masyarakat hari ini. Masyarakat hari ini orang yang senyap, dia berkata sombong. Senyap, dia tak kata orang, dia tak mengumpat orang, dia kena tuduh sombong. Ataupun senyap, dia berkata apa? Dia berkata apa orang senyap ni? Tak reti bergaul dengan orang lah. Barangkali ada orang yang senyap tu dia nak jaga mulut dia. Kerana itu kita yang mengaji jangan cepat kata orang yang senyap-senyap ni. Senyap, biar pergi dia senyap, tak kacau orang. Sombong takkan senyap sombong. Senyap, sombong ni dia besar diri, sembang dengan orang, dia hebat belakang, itu sombong. Orang cakap tak mau terima, orang lain buat tak boleh, dia buat tak apa, itu sombong. Walaupun dia ramah, itu sombong. Senyap tak sombong. Senyap ni orang pemalu barangkali. Bahkan hadis menganjurkan kita supaya tinggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kadang-kadang kita tak mampu buat, tapi jangan kita hina orang yang berusaha untuk menjaga diri dan agama dia. Hadis yang kita baca sebentar tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah, al-Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan telah dinilai sebagai hadis yang sahih oleh para ulama.